Assalamualaikum. Waalaikumsalam, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah izin lagi Puan. Kita bertemu lagi kapsul Allah sayang kita. Jadi Ya, malam ya. ni malam untuk sembang bab 11. Satu benda, tafsiran berbeza. Jadi soalan pertama biasa, kenapa masukkan bab ni dalam buku Allah sayang kita? Bismillah Puan. Okey, terima kasih, masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Okey, masya-Allah. Berjumpa kita pada malam ini. Terima kasih Encik Amir yang setialah yang masih setia bersama saya, penulis buku Allah sayang kita. Okey, topik ini tentang sifat Allah, iaitu Allah yang musawwir. Apa dia musawwir? Allah yang maha kreatif. Okey, kreatif Allah ni menjadikan alam ini sangat cantik. Sangat indah, dan semua keindahan itu untuk kita manusia menikmati, memandang dan melihat. Jadi di situlah kita melihat kasih sayang Allah kepada kita. Dan nak ceritanya lagi, Encik Amir dan juga penonton yang bersama kita lah pada malam ini, satu ciptaan yang sangat indah ataupun yang lagi indah adalah penciptaan kita sendiri. Kita manusia ni, Allah cipta kita sangat indah, sangat cantik, dan inilah yang diperakui oleh Allah dalam Al-Quran, di mana surah At-Tin tu kan, kita baca surah At-Tin, sesungguhnya laqad khalaqnal insan, sesungguhnya aku menjadikan manusia ahsan taqwim, aku menjadikan manusia ni sebaik-baik ahsan, sebaik-baik kejadian, masya-Allah. Jadi berbanding dengan binatang, alam, malaikat, jin semua, kitalah manusia yang Allah jadikan yang paling indah, yang paling cantik. Kenapa? Sebab pertama susunan. Susunan kita manusia, kepala di atas, badan, kemudian kaki, menyebabkan kita ni mudah bergerak, melakukan kerja dan sebagainya, masya-Allah. Berbeza dengan binatang. Binatang ada banyak kategori. Ada kepala, kaki, tangan, semua dalam badan yang sama. Ada yang merangkak dan sebagainya, tapi kita manusia Allah jadikan ciptaan yang sangat cantik. Cantik luar dan cantik dalam. Masya-Allah, itu sebagai mukadimahnya. Okay. Allah sayang kita. Allah dia musawwir, Allah yang maha kreatif. Jadi dalam bab ni Puan ada cerita tentang kisah Puan ketika mengajar subjek seni dalam Islam. Boleh Puan kongsikan apa yang Puan kongsikan dalam ni? Okey, terima kasih Cik Mel. Okay. Dalam bab ini, sebab saya ni kalau mengajar, saya tak suka straight to the point. Maksudnya saya suka meminta pelajar berfikir. Macam mana saya tanya soalan. Okey, kadang-kadang saya tanya ataupun kadang-kadang saya tunjuk gambar. Okey, saya tanya pelajar, pernah tak kalau kita melihat satu gambar yang sangat cantik, macam kita sendiri kan, tengok gambar yang sangat cantik, apa kita cakap? Kita mesti puji gambar tersebut. Atau wah cantiknya gambar, ataupun wow, ataupun memang kita kagum lah, takjub dengan satu gambar. Gambar saja, tapi kita lihat macam real kan. Jadi kita puji gambar. Okey, saya kata awak puji gambar ke awak puji orang? Kebaikan kita puji gambar tersebut. Tapi saya nak pelajar berfikir, okey, kalau orang itu orang yang biasa-biasa, yang berfikirannya biasa-biasa. Tetapi orang yang berfikiran luar kotak, yang berfikiran luar biasa, dia nampak lukisan tersebut, dia tak puji lukisan, tapi dia nampak orang yang melukis. Maksudnya orang yang melukis tu mesti seorang yang kreatif, seorang yang macam otaknya geliga, dan juga seorang yang sangat, kita panggil, sangat tajam lah pemikiran dia untuk membuat satu lukisan yang sangat cantik. Okey, jadi kat sini barulah saya kembali untuk supaya pelajar berfikir. Okey, tadi kalau seorang yang berfikiran luar kreatif, bila dia nampak gambar, dia tak puji gambar tersebut, tapi dia memuji orang yang melukis gambar tersebut. Lepas tu saya kembali, okey, macam kita lah. Kita kan, contohnya kita puji seseorang, kita puji orang tu ke kita puji yang menciptakan orang tersebut. Jadi kita, kalau kita ni orang yang ada iman, kita puji, kita tak puji dia, tapi kita puji Allah yang menciptakan dia. Faham tak? Betul? Dan sama juga kalau orang puji kita. Kata awak ni cantik, awak ni handsome, awak ni baik. Tapi kita ni kalau kita ada ilmu dalam dada, kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Subhanallah.
Jadi dia tak akan rasa ada bangga, ada rasa apa, sombong, ada rasa ego, tak ada. Sebab semuanya dikembalikan kepada Allah. Sebab kita ni, Cik Amir, kadang-kadang kita lalai dengan pujian manusia. Betul. Betul. Kan orang puji kita, awak pandai lah, awak cantik lah, awak hebat lah. Jadi kita rasa, oh memanglah aku hebat kan. Aku rasa sombong, dan ketika itulah syaitan ni datang. Datang kepada kita membisikkan sesuatu supaya kita rasa semakin hebat dan sebagainya. Okay, kat situ saya nak belajar fikir. Begitu hebatnya Allah melalui penciptaan kita dan juga penciptaan alam ini, Masya Allah. Itu kisah tentang kelas puan yang dikongsikan. Jadi saya seterusnya, pemikiran orang Islam ni dan orang bukan Islam lah, kita tahu kan, dia berbeza tentang suatu perkara. Contoh berkenaan alam, kita percaya Allah buat. Tapi orang bukan Islam, dia percaya lain. Jadi kalau boleh puan bagi tahu apakah yang membezakan pemikiran orang Islam dan bukan Islam ni? Kenapa dia berfikir macam tu? Ya, betul. Cik Amir, kadang-kadang kita orang Islam, cara kita berfikir mesti berbeza. Tak boleh samalah. Contoh, kalau kita lihat matahari. Matahari itu, ialah kalau kita orang yang biasa-biasa melihat matahari itu, ataupun orang bukan Islam melihat matahari itu panas, apalagi terik, bahang dan sebagainya. Tapi berbeza dengan orang yang beriman. Orang yang beriman bukan orang Islam, maksudnya orang yang ada iman dalam hati dia, dia melihat matahari itu di sebalik matahari tersebut. Maksudnya matahari itu memanglah hebat, memanglah panas, memanglah terik. Tetapi pasti yang menjadikan lebih hebat. Kan? Matahari itu kan antara planet yang kita panggil besar, yang panas, yang hebat. Jadi itu matahari. Yang menjadikan matahari itu mesti lebih hebat daripada matahari tersebut. Nak cerita pasal matahari ni, Cik Amir dan penonton, saya sukalah satu kisah lah. Ni diceritakan oleh seorang sahabat saya, di mana jirannya bukan Islam. Kemudian jirannya bukan Islam, kebetulan masa tu bersembang, dia tanya sahabat saya lah, dia tanya, awak tahu tak matahari tu hebat kan? Ya, memanglah matahari tu kan besar kan? Itulah Tuhan saya. Maksudnya jiran sahabat saya itu menganut agama yang percaya pada alam. Maksudnya Tuhan dia tu alam. Masih ada lagi yang macam tu. Dia kata matahari itulah Tuhan saya, dia kata. Yang kawan sahabat saya ni dia ada ilmu lah. Sebab kami sama-sama usrah kan. Dia kata, oh macam tu, dia macam mengiyakan lah. Oh hebat Tuhan awak matahari. Tapi awak nak tahu tak? Tuhan saya lagi hebat. Tuhan saya menjadikan Tuhan awak. Tuhan saya, sahabat saya kata, Tuhan saya lah yang menjadikan Tuhan awak tu. Maksudnya, Tuhan saya tu yang menjadikan matahari. Lepas tu macam jirannya tu macam terkedu lah. Terus dia macam tak ada idea lah nak berbahas. Jadi, kita ni sebagai orang Islam mesti ada ilmu. Nanti kan kita macam bila orang bukan Islam memberi hujah, kita tak tahu nak cakap apa. Kan macam saya dengan student saya bukan Islam. Maksudnya bila kita ada ilmu, kita faham lah, kita boleh jawab apa hujah kita. Jadi kita jawab tu dalam keadaan bukannya kita nak bergaduh. Dalam keadaan yang logik lah. Yang logik. Maksudnya kita boleh terima, dia pun boleh terima. Maksudnya tak berlaku pergaduhan. Masya Allah. Jadi banyak lagi lah sebenarnya. Contohnya fenomena alam tentang mungkin banjir kan. Banjir mungkin orang bukan yang tak beriman ataupun bukan Islam, dia kata mungkin fenomena alam. Inilah dah sampai masa banjir ataupun berlaku sesuatu. Tapi orang yang beriman, dia yakin itu adalah satu amaran daripada Allah. Kan? Dalam Quran disebutkan sesungguhnya telah berlaku kerosakan di laut dan di darat disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Allah nak tegur kita. Macam rasa 2 tahun lepas kalau Cik Amir ingat lah, di Pasir Gudang berlaku apa? Berlaku pencemaran. Kan? Sungai Kim tu, saya orang Pasir Gudang. Dan saya merasai di mana duduk dalam rumah pun Cik Amir, masa tu cuti sekolah, semua tutup, semua duduk dalam rumah. Sampai setahap mata saya dah merah. Padahal duduk dalam rumah saja. Maksudnya udara tu masuk
mata merah dan berair sampai pedihlah. Akhirnya nak tak nak kami terpaksa keluar daripada si gudang. Sebab apa? Sebab banyak kilang yang buang bahan kimia ke dalam sungai. Masya Allah. Akhirnya yang menjadi mangsa kita lah manusia. Bayangkanlah pelajar tiba-tiba pengsan, muntah dan ada seorang pelajar cacat. Cacat kekal sampai sekarang, lumpuh. Ada seorang saja akibat daripada Pelajar poli. pencemaran. Bukan, pelajar sekolah anak saya, sekolah rendah. Allah. Tingkatan 2 kot. Sampai tahap begitulah. Maksudnya bila kita tidak bersyukur dengan alam ini, tidak menjaga alam yang Allah ciptakan ini, kesannya kembali pada kita. Allah nak tunjuk, inilah akibatnya kalau kamu tidak menjaga alam yang aku jadikan. Macam kita kan, kita buat sesuatu, tiba-tiba orang tak hargai, orang rosakkan, kita marah tak? Marah dah. Jadi itulah. Jadi kita ni wajib menjaga alam ini supaya kekal indah lah. Encik Amir okey? Ada, okey. Okey. Kita menghampiri 15 minit. Jadi, Masya Allah. sebelum kita ke kesimpulan, saya nak tanya juga soal ni lah. Sebab, yalah macam tadi Puan ada cerita, nampak satu benda cantik, yang mencipta tu lebih cantik, lebih hebat, lebih indah. Yeah. Tapi macam tu lah, bukan saja benda yang cantik. Contoh macam kita tulis buku, kita buat lagu, kita buat benda-benda yang kreatif, tapi Allah Maha kreatif. Tapi kadang pujian tu lah buat kita lupa yang tengoklah aku belajar mana, aku dah berapa buku aku tulis, semua aku keakukan. Jadi buang sifat aku, benda yang saya ada belajar. La ilaha illallah ni kita nak menafikan antara lain diri kita ni, bukan kita. Even kalau kita duduk solat, kita dengar apa cakap azan, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Bukan sebab kita yang dah bersedia, tapi Allah yang bagi kita taufik hidayah. Jadi apa yang boleh kita buat keakuan ni Puan? Kalau boleh kongsikan. Apa dia tersekat lah seorang Encik Amir. Kita nak buang sifat bangga diri, riak, ego ni, kita nak buang daripada diri kita ni, apa yang boleh kita buat antaranya? Ya. Okay, jadi rasa sifat itu ada dalam diri kita sebab apa? Sebab adanya pengaruh syaitan lah. Syaitan tu sentiasa hasut kita. Jadi pertamalah, bagi pendapat saya mungkin ada cara lain. Yang pertama saya rasa kita cubalah cari ataupun amalkan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu tentang hati. Saya ada belajar lah. Sebenarnya saya ni Terengganu kan setiap Jumaat ada macam majlis ilmu. Saya pergi menuntut, belajar. Menadah lah, kita panggil menadah kitab. Saya memang belajar ilmu tasawuf dalam lebih kurang hampir lah 10 tahun ke atas. Lamalah saya belajar. Jadi itulah sebenarnya yang mendidik hati kita. Tapi dalam masa apa, jangan lupa pula ilmu fiqah. Kena cari jugalah. Ilmu fiqah, ilmu syariah dan sebagainya, itu kena cari juga. Maksudnya seimbang. Okay, ilmu fiqah tu tentang kita nak beramal. Ilmu tasawuf tu tentang hati. Ada orang beramal dia sombong sebab tak ada ilmu tasawuf. Kan? Dia rasa bangga, aku je tahajud kononnya. Aku je sedekah kononnya. Jadi bila kita ada ilmu tasawuf ni, kita boleh mengikis sifat-sifat sombong tersebut. Okey, itu pertama. Yang kedua, kita kena berkawan dengan orang yang berilmu ataupun orang-orang soleh. Berkawanlah, cari kawan. Sebab kawan ni dia boleh pengaruhi kita. Nak jadi baik ke nak jadi jahat. Sekarang hari ini ramai remaja dipulaukan sebab tak nak join dengan kawan dia. Contohnya, student saya. Tak ada couple Encik Amir. Tak ada teman lelaki dipulaukan daripada kawan dia. Masya Allah. Okey, yang last, ketiga itu sentiasa bersih hati dengan istighfar, baca Quran, amalan-amalan rohani, zikir dan sebagainya. Itu secara ringkas Encik Amir. Masih dah nak habiskan. Secara ringkas saja. Kesimpulan kita. Kesimpulan terus. Okey. Kesimpulannya, Allah ni cantik. Itu innallaha jamil. Sungguhnya Allah cantik dan yuhibbul jamal. Allah cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Jadi kita ni cubalah menjadi sebagaimana yang Allah suka. Di mana Allah suka kepada kecantikan dan kita peliharalah kecantikan alam ini. Masya Allah. Sebab
ketika kejadian Allah ni yang cantik kita rosakkan, nescaya mungkinlah anak-anak kita, cucu-cucu kita tak dapat merasai, menikmati keindahan tersebut. Itu sebagai penutup Encik Amir, dan kita ni kekal cantik yang beragama. Itu yang kita nak. Allah. Betul. Okay. Kekal cantik beragama. Kekal handsome beragama. InsyaAllah. Jadi itu sesi untuk bab 11. Terima kasih Puan Roha. Yeah. Jadi Sama. kita jumpa untuk minggu depan. Tajuk yang sangat menarik, sangat familiar. Karipap angin. Itu minggu depan. Apa dia tu? Ini nak masuk SC ke apa ni? Nak tahu? Jumpa kami minggu depan. Jumaat, insyaAllah, kapsul Allah sayang kita, 9 suku 9.30. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.